Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin dalam kelas matematik. Kali ini kita masih dalam tajuk nisbah dan kadaran. Okey, hari ini cikgu akan fokuskan subtopik kadaran pula. Okey. Apa itu kadaran? Okey, kadaran ialah apabila nisbah bagi dua pasangan kuantiti adalah sama. Bermaksud ada dua benda yang kuantitinya adalah sama. Kita tengok contoh ya. Okey, contohnya isi padu 2 gelas air ialah 200 ml. Okey, di sini ada dua benda seperti yang cikgu cakap tadi. Dua benda bermaksud ada dua gelas. Okey, kuantiti untuk setiap gelas adalah sama. Okey, tetapi maklumat yang diberi kepada kita adalah 2 gelas, isi padu 2 gelas adalah 200 ml. Okey, kalau kita nak cari untuk satu kuantiti, kita kena bahagikan dengan 2 gelas. Sebab dikata kesemua ini adalah 200 ml. 2 gelas adalah 200 ml. Jadi jika kita nak tahu untuk satu gelas, kita kena bahagikan dengan 200 ml, kita kena bahagikan dengan 2. Okey. Okey, jadi kita boleh bahagi macam biasa. Kalau awak tahu, boleh teruslah dapat jawapannya adalah 100 ml. Bermaksud untuk satu gelas 100 ml. Dia maknanya dia ada dua pasangan benda tetapi kuantitinya sama. Okey, boleh faham? Okey, kadaran boleh dicari menggunakan kaedah unitary. Okey, apa itu kaedah unitary? Mencari nilai satu item yang mempunyai unit yang sama. Macam yang kita cari tadi. Okey, kita cari dulu untuk satu gelas. Barulah kita tahu satu gelas tu berapa unit dia, 100 ml. Jadi, kalau kita nak tahu untuk 5, 6, 7, 8 gelas, kita boleh cari. Kita boleh darab je. Okey. Okey, masalah yang melibatkan kadaran dalam situasi harian boleh diselesaikan dengan kaedah unitary ini, iaitu kita tentukan nilai bagi satu unit dahulu. Yang penting kita kena cari untuk satu unit dahulu. Okey. Okey, jom murid-murid kita selesaikan masalah harian yang melibatkan kadaran. Okey, 8 kotak santan mengandungi 480 ml santan. Cari isi padu dalam mililiter bagi 5 kotak santan yang sama. Okey, dia tak beri kita untuk satu kotak santan. Okey, jadi kita belum boleh cari lagi untuk 5 kotak santan. Jadi, kita guna kaedah unitary iaitu mencari untuk satu kuantiti dahulu. Jadi kita kena tahu untuk satu kotak santan dahulu. Barulah kita boleh cari untuk 5 kotak santan. Jadi ceritanya tentang santan kotak. Okey, 8 santan kotak bersamaan dengan 480 ml. Okey, jadi kita kena tahu dulu untuk satu kotak santan bersamaan dengan berapa. Okey, jadi kita kena bahagikan 480 ml bahagikan dengan 8. Okey, kalau kamu boleh buat cara mansuhkan, kamu boleh terus. Sifir 8 dengan 48. 1, 6. Sini naikkan saja. Dapatlah satu kotak santan bersamaan dengan 60 ml. Okey. Jika kamu tak boleh untuk mansuhkan, kamu boleh bahagi seperti biasa. Bahagikan 8. Okey. 6 darab 8, 48. Okey, turunkan sifar. Sifar darab 8, sifar. Dapat juga sama. Dapat 60 ml. Cuma cara ini lebih cepat. Okey, kalau kamu bijak sifir. Okey.
Seterusnya, soalan minta tadi kita dah jumpa dah untuk satu kuantiti kotak santan. Okey, dia minta kita carikan isi padu dalam mililiter bagi 5 kotak santan yang sama. Okey, maknanya santan kotak yang sama, saiznya sama. Jadi kamu nak tahu untuk 5 kuantiti santan bersamaan dengan berapa. Jadi kamu perlu darab saja. Satu kotak santan bersamaan dengan 60 ml. Darabkan dengan 5 kotak santan sebab kita nak 5 tadi kan. Okey. 6 darab 5, 30. So, 300 ml. 5 kotak santan bersamaan dengan 300 ml isi padu santan. Jadi selesai. Cara inilah kita boleh selesaikan masalah menggunakan unitary. Mudah kan? Baiklah, untuk uji kefahaman kamu semua, kita cuba contoh satu lagi, iaitu soalannya, ibu membeli 4 meter kain lansir untuk bilik Sakinah, anak dia lah kot. Okey, jumlah harganya RM24. Okey, berapakah harga 9 meter kain lansir yang sama? Okay, jadi, kamu kena tahu dulu untuk 1 meter kain lansir berapa ringgit. Ceritanya tentang kain lansir. 4 meter bersamaan dengan RM24. Okey, kita kena cari untuk 1 meter kain lansir. 1 meter kain lansir bersamaan dengan berapa? Jadi di sini RM24 bahagikan dengan 4 meter. 4 dengan 24 boleh mansuhkan ada dalam sifir 4. 1, 6. Jadi 1 meter bersamaan dengan RM6. Okey, jadi RM6 untuk 1 meter. Sekarang soalan nak, okey, kita tengok soalan tadi. Berapakah harga 9 meter kain lansir yang sama? Okey, dia nak untuk 9 meter sama dengan berapa? Okey, jadi kita dah tahu satu, kita darab sajalah. RM6 darabkan 9. Okey, 6 darab 9, 54. Senang kalau kita ingat sifir. Okey, so untuk 9 meter harganya adalah RM54. Okey, mudah saja. Okey, mari kita lihat apa yang nak diceritakan dalam soalan ini. Terdapat 400 biji gula-gula di dalam 5 balang. Setiap balang mengandungi gula-gula yang sama. Berapa biji gula-gulakah di dalam 3 balang yang sama? Okey, dia beri maklumat kepada kamu 400 biji gula-gula di dalam 5 balang. Jadi kamu kena tahu satu balang ada berapa biji gula-gula untuk kamu cari 3 balang yang sama. Kamu perlu menggunakan kaedah unitary, iaitu cari untuk satu unit kuantiti dahulu. Okey, jadi jom sama-sama kita buat. Okey, ceritanya adalah tentang gula-gula. Semua orang suka gula-gula. Okey, jadi ada 5 balang bersamaan dengan 400 biji gula-gula. 400 biji gula-gula. Okey, jadi kita kena tahu untuk satu balang terlebih dahulu. Berapa? Okey, kita bahagikan 400 bahagikan 5 balang. Okey, 5 dengan 40 ada dalam sifir 5. Boleh terus mansuhkan. 1, 8. Ni. Okey, jadilah dalam satu balang terdapat 80 biji gula-gula. Okey, jadi soalan nak tadi
3 balang yang sama. Berapa biji gula-gulakah di dalam 3 balang yang sama? Jadi kita jawab apa yang soalan nak. Okey, untuk 3 balang kita darabkan sahaja 80 biji darabkan dengan 3 balang. Okey, 8 darab 3 24. Jadi 240 biji gula-gula yang ada di dalam 3 balang. Okay. Jadi soalan ni sangat mudah jika kita tahu teknik apa yang perlu kita gunakan, iaitu menggunakan kaedah unitary. Okey, baiklah. Cuba lihat soalan ini. Soalan ini melibatkan nisbah dan kadaran. Okey, cuba kamu perhatikan, dia aplikasikan kemahiran pecahan dalam tajuk nisbah dan kadaran. Okey, kita lihat. Kelas 6 amanah terdiri daripada 40 orang murid. 3/4 daripada jumlah murid itu ialah murid lelaki dan selebihnya ialah murid perempuan. Berapakah nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki? Dalam soalan ini dia minta kita cari nisbah. Tapi kita kena selesaikan masalah di atas ini dulu, iaitu dia dah bagi tahu dah, dia dah beri maklumat kepada kita satu kelas tu ada 40 orang murid. Okey, 3/4 daripada. Okey, cikgu selalu pesan kat murid cikgu kalau jumpa ayat daripada ni bermaksud operasi darab. Jadi kamu terus boleh letak operasi darab. 3/4 daripada. Okey, daripada ni bermaksud darab. Dia kata daripada apa? Jumlah murid. Okey, jumlah murid tu ialah inilah 40. So kamu letak siap-siap sini 40. Jadi kamu tahu nak selesaikan 3/4 darab dengan 40, dapatlah murid lelaki. Okey, kita selesaikan satu persatu. Okey, ceritanya tentang murid kelas 6 amanah yang mempunyai 40 orang murid. Okey, dia kata tadi 3/4 murid lelaki. Murid lelaki adalah 3/4 daripada 40 orang murid, sama dengan berapa? Okey, yang ni untuk kita cari murid lelaki. 3/4 daripada 40 orang murid, daripada kesemua murid 6 amanah. Jadi kamu kena selesaikan dulu 4 dengan 40 boleh mansuhkan. Okey, 1 dan juga 10. So 10 darab 3 dapat jawapan 30. Jadi murid lelaki 30 orang. Okey, 30 orang. Okey, kita tengok soalan tadi. Kita tahu dah murid lelaki 30 orang. Selebihnya ialah murid perempuan. Selebihnya adalah murid perempuan. Jadi, operasi apa yang perlu kita gunakan? Okey, ada 40 orang murid. Murid lelaki tadi kita dah jumpa 30 orang murid. Jadi yang lebih, macam mana nak tahu yang lebih? Kita tolak sahaja. Jumlah tadi tolakkan murid lelaki, dapatlah yang lebihnya adalah murid perempuan. Okey, so senang. Nak tahu murid perempuan? Nak tahu murid perempuan? 40 tolakkan dengan 30 sama dengan 10 orang. Boleh congakkan. 40 tolak 30 dapatlah 10 orang. Okey. Jadi, apa soalan nak lagi? Berapakah nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki? Okey, kalau ingat, cikgu cakap kalau nak cari nisbah, dia punya formula adalah titik bertindih. Okey, titik bertindih. Sekarang dia cari nisbah bagi murid perempuan. Okey, perempuan dengan lelaki.
Jadi kita ambil dululah nilai bilangan murid perempuan berapa. Perempuan tadi 10. So 10 nisbah 10 titik bertindih ni kepada 30. Okey, kalau kamu lihat di sini 10 dengan 30 masih boleh kita mansuhkan lagi. Boleh dibahagikan lagi. Dia ada dalam sifir yang sama iaitu sifir 10. 10 bagi 10 dapat 1. Okey, nisbah 30 bagi 10 3. Jadi nisbah 1 kepada 3. Jawapannya adalah nisbah 1 kepada 3. Okey, mudah saja. Soalannya saja yang panjang, tetapi bila kita selesaikan ayat demi ayat, kita akan jumpa jawapannya. Okey? Okey, soalan penyelesaian masalah ini melibatkan nisbah dan kadaran. Cuba kamu perhatikan lagi, dia aplikasikan kemahiran peratus untuk mencari nisbah dan kadaran. Okey, cuba kita baca. Terdapat 35 batang aiskrim di dalam sebuah peti sejuk. 40% daripada aiskrim itu berperisa coklat dan selebihnya berperisa vanila. Berapakah nisbah bilangan aiskrim berperisa coklat kepada bilangan aiskrim berperisa vanila? Jadi sama je macam tadi, cuma ini melibatkan peratus. Okey, daripada, cuba kita tengok daripada tadi kita jumpa daripada, kita letak darab. Okey, aiskrim itu. Okey, daripada aiskrim itu bermaksud 35 batang aiskrim keseluruhannya. So kita siap-siap tulis 35. Okey, jadi kita tahulah nak cari aiskrim yang berperisa coklat. Yang berperisa coklat ini kena gunakan jalan kira ini. 40% darab dengan 35. Dapat coklat. Lepas tu dah dapat coklat, nanti selebihnya itu adalah berperisa vanila. Kita tolak sahaja daripada aiskrim yang asal, tolak dengan aiskrim coklat, dapatlah aiskrim vanila. Okey, lepas tu kita cari nisbah. Okey, ceritanya adalah mengenai aiskrim. Ada 35 batang aiskrim. Jadi dia kata tadi yang aiskrim berperisa coklat. Okey, berperisa coklat. Cara nak kiranya, dia kata 40% daripada adalah darab dengan aiskrim itu 35 batang aiskrim. Jadi kamu kena letakkan dalam bentuk pecahan 40% darabkan dengan 35. Di sini kamu boleh mansuhkan 40 dengan 100 dalam sifir 20. Ini 40 bagi 20 dapat 2, 100 bagi 20 dapat 5. Okey, kalau kamu lihat 5 dengan 35, ini penyebut, ini pengangka. Pengangka dan penyebut boleh dimansuhkan jika ada dalam sifir yang sama. Okey, 1 dan juga 7. Jadi perlunya kamu untuk ingati sifir. Okey, sekarang hanya kita perlu selesaikan 2 darab 7, 7 bahagi 1. 2 darab 7, 7 bahagi 1. Okey, 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, jadi yang berperisa coklat, adalah 14 batang aiskrim. Okey, 14 batang aiskrim berperisa coklat. Jadi kalau kita nak tahu aiskrim vanila, yang selebihnya adalah aiskrim vanila. So kita tolak sajalah. Yang asal dia tadi 35 tolakkan dengan 14 sama dengan 21. 21 batang aiskrim. Okey, sekarang kita nak carikan nisbah.
nisbah bilangan aiskrim berperisa coklat kepada aiskrim vanila. So kita nak tahu nisbah aiskrim coklat kepada aiskrim vanila. Okey. Jadi kita dah dapat aiskrim coklat 14 batang. 14 batang kepada 21 batang aiskrim. Okey, cuba lihat di sini 14 dengan 21. Masih boleh dimansuhkan tak? Ada tak dalam sifar yang sama? Okey. Okey, 14 dan 21 ada dalam sifar 7. Jadi kita mansuhkan 14 bahagi 7 sama dengan 2, 21 bahagi 7 sama dengan 3. Maka jawapannya ialah nisbah 2 kepada 3. Mudah kan? Okey, baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita tentang kadaran. Okey, jadi kita imbas sedikit macam mana kita boleh selesaikan masalah kadaran ini. Okey, masalah kadaran ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah unitary, di mana kamu perlu mencari nilai satu item yang mempunyai unit yang sama, atau pendek kata kamu kena cari untuk satu unit dahulu, barulah kamu boleh cari nilai untuk berapa banyak yang kamu nak. Okey, setakat itu dulu. Jangan lupa buat latihan dan hantar latihan kepada cikgu. Jika kamu dah tonton video ini, tulis nama di ruangan komen video ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.